membayar zakat fitrah atau harta, boleh berjumpa dengan Ustaz Nasrullah insya-Allah. Maka sebab itulah kalau kita lihat, jangan kita tangguh-tangguh, kalau dapat kita segerakan, kerana bila mana zakat fitrah itu diberikan ataupun dibayar, insya-Allah duit tadi akan diagihkan kepada mereka-mereka yang memerlukan, for those who are need ataupun yang memerlukan. Jadi marilah sama-sama kita melaksanakan ataupun bayar zakat fitrah secepat mungkin. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat sama-sama berada di Masjid Haji Muhammad Saleh dalam keadaan kita berpuasa, dalam keadaan kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana kita dapat sama-sama hidupkan syiar Islam melalui salat dan juga membaca Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, tajuk perbincangan kita atau saya pada hari ini yang diberikan adalah hikmah dalam berpuasa. Jadi hikmah dalam bulan Ramadan itu begitu banyak sekali. Lagi-lagi kalau kita berpuasa, tentu sekali Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini khusus untuk hamba-Nya. Maka sebab itulah marilah sama-sama kita merebut peluang ini, kerana jadikanlah Ramadan ini bagi kita Ramadan yang terakhir. Kenapa? Bila mana kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT menjanjikan keampunan untuk mereka yang melakukan ibadah tadi. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan juga mengharapkan keridhaan Allah dan pahala dari Allah SWT, maka Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi inilah keutamaan kelebihan orang yang puasa tadi, ikhlas kerana Allah SWT. Memang pun manusia tadi atau hamba-Nya tadi bila melakukan sesuatu tadi hendaklah laksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Kenapa? Nanti kelak di hari akhirat, puasa tadi akan menyaksikan, akan beri syafaat kepada orang-orang yang berpuasa dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping puasa juga, Quran juga memberi syafaat. InsyaAllah kalau tuan-tuan haji ada ke lapangan, kita akan sama-sama membaca nanti beramai-ramai, secara beramai tadi, untuk kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya pada bulan Ramadan, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Didatangi oleh malaikat Jibril mendengar bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah disebut sebagai talaqi. Maka sebab itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran, malaikat Jibril akan menyimak. Sedangkan Rasulullah adalah seorang yang sebut sebagai ummi, maknanya orang yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tetapi atas dasar diajarkan, dididik oleh malaikat Jibril tadi, Rasulullah dapat membaca. Di sini juga ada hikmah di sebalik mengapa Rasulullah tidak tahu membaca dan menulis, kerana sekiranya lah kalaulah Rasulullah tahu menulis dan baca, mereka akan menuduh Quran ini direka ataupun dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah salah satu daripada keutamaan bulan Ramadan, bersempena dengan tempatan dengan apa MUIS punya tema, iaitu sebarkanlah bulan Ramadan dengan solat dan membaca Al-Quran tadi. Sejajar dengan itu, marilah kita hidupkan hari-hari Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang telah dijanjikan banyak kelebihan yang terdapat darinya. Maka sebab itu, seorang yang mengerjakan ibadah fardu, Allah akan memberi ganjaran 70 fardu. 70 fardu. Manakala orang yang mengerjakan amalan sunnah, Allah lipat gandakan sama juga dengan mereka melakukan amalan fardu. Jadi begitu besar sekali mereka yang melakukan kebaikan, Allah melipat gandakan
Begitu juga dengan sedekah, infak atau derma yang kita hulurkan, pasti Allah saja yang akan balas. Maka sebab itulah, begitu juga bagi mereka yang melakukan dosa, mereka yang melakukan maksiat di dalam Ramadan ini, begitu jugalah dilipat gandakan dosa yang dilakukan. Contohnya lah, maka sebab itu mereka yang dalam keadaan melakukan kebaikan tadi, jangan tangguh-tangguh untuk bertaubat. Mereka yang melakukan kejahatan, jangan tangguh-tangguh untuk bertaubat. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ini Allah menjanjikan diampunkan segala dosa-dosa bagi mereka yang melakukan dosa, Allah akan mengampuninya. Maka sebab itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril sekali lagi. Ketika itu Rasulullah SAW mengaminkan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Rupa-rupanya saat Rasulullah mengaminkan, para sahabat mendengar amin yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas selesai khutbah tadi, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika engkau berada di atas mimbar, engkau mengaminkan, apa sebabnya ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ketika aku menyampaikan khutbah, turun malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril lalu berkata kepadaku, mereka yang ingin melakukan kebaikan, ayo, mari, inilah masanya. Inilah masa yang disebut sebagai bulan Ramadan, bulan keampunan, bulan yang Allah turunkan rahmat, dan Allah juga menjanjikan pelepasan daripada api neraka. Tetapi bagi mereka yang melakukan dosa, mereka yang melakukan maksiat, hentikanlah, berhenti dari melakukan segala perbuatan-perbuatan yang tercela tadi. Kerana apa? Kerana mereka ini tidak akan masuk ke dalam syurga." Maka Rasulullah pun mengaminkan. Malaikat tadi mengaminkan, lalu Rasulullah pun mengaminkan. Begitulah sidang jemaah yang dihormati sekalian, bahawa sesungguhnya bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah kebaikan taklah kita rebut. Marilah sama-sama kita membawa bersama anak dan isteri kita untuk sama-sama kita melakukan ibadah. Baik, bila kita cakap tentang hikmah di sebalik syariat Allah, yang ini bulan puasa tadi, khususnya puasa, ada rahsia, hikmah dan tujuan puasa itu yang diketahui akal oleh manusia. Namun ada juga yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Sebab itu Allah sendiri telah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, yang mengatakan apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum la ta'lamun. Sesungguhnya apa kalau Tuhan Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahawa sesungguhnya puasa itu baik bagi kamu. Ini Allah sendiri menjelaskan, jika kamu mengetahui. Apakah kebaikan-kebaikan yang terdapat? Tentu sekali ada hikmah, rahsia dan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan puasa. Allah menyuruh sesuatu tadi tidak menyusahkan hamba-Nya, tetapi untuk kebaikan. Tentu sekali lah mereka yang tidak mampu berpuasa, berhalangan berpuasa tadi disebabkan kerana keuzuran, orang yang sangat tua yang tidak ada dapat berpuasa, itu dibenarkan untuk tidak berpuasa. Tetapi bagi mereka yang ada kekuatan, mereka yang ada tenaga untuk berpuasa, janganlah abaikan. Sampai mereka akan menyesal. Kalaulah Rasulullah mengatakan satu hari berpuasa tadi nak digantikan dengan bulan-bulan yang lain, walaupun setahun kita berpuasa tidak sama kita berpuasa satu hari pada bulan Ramadan. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tentang kebaikan pada bulan Ramadan. Baik, kalau kita cakap tentang hikmah terdapat dalam puasa, kita lihat puasa, kalau kita lihat salah satunya menyempitkan aliran ataupun saluran makanan dan juga darah. Mengapa? Kerana aliran yang sama digunakan oleh syaitan. Syaitan juga gunakan perjalanan darah tadi untuk mengganggu manusia. Maka bisikan syaitan menjadi lemah. Jadi bila bisikan syaitan menjadi lemah, dia tidak mampu untuk menggoda manusia, kerana kita ini berpuasa melalui menahan diri dari makan dan minum dan segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa tadi.
Dan seterusnya kalau kita lihat hikmah berpuasa tadi juga akan melemahkan nafsu. Jadi bila seorang tadi untuk berhasrat jahat dan keinginan berbuat maksiat, ini membuatkan roh menjadi tidak ternoda dan kembali suci. Hasil daripada puasa tadi, dan bila puasa tadi dikerjakan, dia akan melemahkan nafsu syahwatnya tadi. Oleh sebab itu kita bukan saja puasa pada zahirnya makan dan minum, tetapi kita juga menjaga nafsu kita, mengawal nafsu kita daripada perkara yang boleh membatalkan puasa tadi ataupun mengurangkan pahala puasa tadi. Yang ketiga, kalau kita lihat, puasa juga mengingatkan pelakunya perihal kewujudan saudara-saudara yang dalam keadaan kelaparan. Jadi dengan puasa tadi sebenarnya kita merasa ihsan, kita merasa simpati kepada mereka yang mungkin dalam keadaan kelaparan. Kalau hari ini kita mewah dengan makanan, mewah dengan apa yang ada, tetapi mereka ni nak makan pun begitu payah sekali. Kalau kita nak makan apa? Soalannya berbeza dengan mereka yang tidak ada makanan. Apa yang nak dimakan? Kan beza. Nak makan apa hari ini? InsyaAllah kalau datang ke masjid-masjid lah, kita tahu dihidangkan oleh pihak aktivis dengan berbagai juadah makanan, ataupun kalau di rumah kita tu berbagai-bagai makanan disediakan. Tapi mereka yang dalam keadaan daif, mereka dalam keadaan lemah, kadang-kadang mereka nak makan pun begitu payah sekali. Khususnya mereka-mereka yang tinggal di negara-negara miskin, negara yang susah dapat makanan. Tapi di Singapura ni alhamdulillah. Oleh sebab itulah melalui puasa tadi insya-Allah kita akan merasa sifat ingin membantu kepada fakir serta miskin. Oleh sebab itulah zakat fitrah tadi telah difardukan pada bulan Ramadan ni, tujuannya adalah untuk membantu mereka yang susah. Jadi kesedaran ini menyebabkan orang yang berpuasa mahu mengasihi, menyayangi dan menolong mereka yang dalam keadaan dhaif dan susah. Itulah hikmah kebaikan yang terdapat dalam kita berpuasa. Jadi inilah yang kita hendak tanamkan dalam diri kita, kerana puasa juga adalah pendidikan jiwa, penyucian hati, pengendalian pandangan dan menjaga anggota tubuh daripada melakukan perkara yang dosa. Jadi puasa tadi juga menjadi rahsia antara hamba dengan Tuhannya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam hadis kursi, di mana Allah telah berfirman, setiap amal anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Jadi kalau kita melakukan amal ibadah di luar bulan Ramadan, Allah akan memberi ganjaran antara 1 pahala hingga 700 pahala. Tetapi bila bulan puasa ni, Allah sahaja yang akan memberi pahalanya, kerana Allah sendiri mengatakan puasa adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Kenapa? Kerana kita berpuasa tadi, kita sanggup menahan makan dan minum, dan juga kita sanggup menahan hawa nafsu kita daripada melakukan perkara yang kita tidak lakukan pada luar bulan Ramadan. Inilah salah satu hikmah yang boleh kita ambil. Puasa adalah alat penyatuan kaum muslimin. Mengapa? Mereka berpuasa pada waktu yang sama dan berbuka puasa pada waktu yang sama juga. Jadi mereka merasa lapar bersama dengan penuh persaudaraan. Penyatuan membuatkan mereka diliputi rasa cinta dan setia kawan. Jadi kita masing-masing puasa, hingga kan ada hadis mengatakan, kalaulah sekiranya seorang tadi mengajak untuk berkelahi, kita disuruh mengucapkan inni shaimun, aku ni sedang berpuasa, aku adalah orang puasa. Dengan berpuasa tadi dia akan melakkan daripada perkara yang boleh membawa kepada bergaduh, berkelahi dan sebagainya. Dan puasa adalah penghapus kesalahan dan kejahatan. Seorang Muslim tadi bila dia melakukan puasa, dia akan dapat menghapuskan kesalahan dan dosanya tadi. Kerana Rasulullah SAW berkata, dari Jumaat ke Jumaat yang lain, dari umrah ke umrah yang lain,
Dan dari Ramadan ke Ramadan yang lain adalah penembus dosa, selagi dosa itu tidak termasuk dosa yang besar. Kalau dosa besar perlukan taubat lah, tapi itu penghapus dosa. Jadi setiap amal ibadah yang kita lakukan di antara satu fardu, sembahyang satu fardu, penghapus dosa. Seperti mana kita mandilah, takkan tak hilang daki, babe. Daki mesti hilang, kotoran tu hilang. Kalau kita pergi ke swimming pool, tapi jangan pakai pakai baju biasa, namun bila kita mandi 5 kali satu hari, tentu akan menghilangkan kotoran dan juga daki-daki yang ada. Betul? Tak payah taruh klorok, babe. Tak payah taruh sabun, dengan sendirinya daki tadi keluar. Kerana tiap-tiap hari, satu hari 5 kali, itu umpamalah. Tapi kalau kita satu hari berapa kali mandi? 2 kali lah. Kalau tak air mandi, luar puasa ni lain macam je, nak beri kesegaran. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tujuan kita beribadah tadi antara Ramadan ke Ramadan yang lain menjadi penembus dosa, kafarah. Asalkan dia tidak melakukan dosa-dosa besar, dan bila dia melakukan dosa-dosa besar, dia perlu bertaubatlah kepada Allah Taala. Contohnya berzina, mengumpat, mencuri, membunuh, bertaubat je, kena minta ampun kepada warisnya. Kalau warisnya cakap okeylah, settle. Kalau warisnya cakap tak settle, mungkin kena bayar denda ke, ataupun balas dengan bunuh juga, terpaksalah. Tapi pokoknya kita dah bertaubat tadi. Syaratnya kita sudah bertaubat. Dan puasa juga akan menyihatkan badan, kerana ia mengosongkan perut daripada semua bahan yang merosakkan. Jadi selama ni kita ni kadang makan-makan yang ada bahan yang merosakkan. Contohnya apa? Sodium lah, lagi apa? Chemical, betul je? Toksik, nikotin. Okey? Jadi satu hari tak sedut nikotin, itu akan menyuburkan badan kita. Dan kalau kita sebut tentang apa, bila orang tadi puasa tadi, dia mengosongkan perut daripada semua bahan yang merosakkan, ia juga merehatkan pencernaan. Kalau tidak, ada proses je, siang malam bergerak enjin perut.